macam mana penyatuan Melayu, Cina dan India sejak tahun 1955 apabila tiga parti utama bergabung menjadi Parti Perikatan, UMNO, MCA dan MIC, sehingga tahun 1969 yang merupakan kemuncak kepada perselisihan kaum antara di negara kita. Kita tengok balik latar belakang. Apabila British masuk ke negara kita tahun 1786 di Pulau Pinang, apa yang berlaku? British mula membawa masuk buruh-buruh daripada China, kemudian membawa masuk buruh daripada India melalui tiga pelabuhan utama dia lah, dekat Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Sebab tu tiga negeri ni banyak golongan-golongan Cina. Okey, kemudian British mengamalkan dasar pecah dan perintah. Dia tak menggabungkan orang Melayu dengan orang Cina dekat satu tempat pun. Sampai tahun 1955 baru tiga parti tu bergabung. Tapi ada juga yang mengatakan memang ada pun gabungan Putera, AMCJA. Putera ni gabungan parti-parti Melayu haluan kiri, dan AMCJA ni gabungan parti-parti yang bukan Melayu. Tahun 1947 mereka bergabung dan mereka mengasaskan Perlembagaan Rakyat. Kemudian 48 parti-parti ni kebanyakannya diharamkan oleh British. Tapi kita tengok balik daripada British masuk negara kita 1786, mungkin dia bawa mereka orang Cina, imigran Cina dan India ini mula tahun 1800, kemudian dia asingkan sampai tahun 1940 something, 1950 something, 100 tahun lebih dia asingkan. Tiba-tiba kita nak gabungkan. Anda rasa macam mana? Memang susahlah sebenarnya. Ada juga figura-figura mengatakan bahawa sebenarnya kemerdekaan negara kita adalah hasil daripada kerjasama kaum, yang mana dia tidak menyelesaikan isu perkauman. Maksud kata isu perkauman tu masih ada, tapi disebabkan kerjasama antara kaum tu, isu perkauman tu jadi reda. Jadi kita tengok apa yang berlaku lepas kemerdekaan. Tahun 1945 ni kata apa, bibit awal bermulanya pemusuhan antara Melayu dan Cina. Apabila Parti Komunis Malaya dimajoritinya oleh orang Cina bermaharajalela selama 14 hari. Jadi ini dah menimbulkan keretakan lah hubungan antara China dan India. Kemudian tahun 48 apabila komunis diharamkan dan juga darurat berlaku, orang Melayu lagi sanksi kepada orang Cina. Bahkan British pun sanksi terhadap orang Cina. Mereka mengatakan orang Cina adalah komunis. Bila jadi macam tu, Tan Chee Lock mengasaskan MCA dan juga dia punya geng lah, Lee dan beberapa orang lain, untuk menghilangkan perasaan sanksi orang Melayu ni, nak mengatakan bahawa orang Cina bukan hanya komunis, sebenarnya kami pun ada juga yang sokong British yang nak bekerjasama dengan Melayu dan tak nak membawa ideologi ni. Jadi sampai ke tahun 1955 ni selesai penggabungan tiga parti ini. Apa yang berlaku lepas tu? Kita merdeka. Okey, bahkan kita merdeka ini ada beberapa faktor tau. UMNO dia parti yang dominan, ramai orang Melayu, tapi tak ada dana yang banyak macam parti MCA. Jadi parti MCA bila gabung, parti MCA ni yang memberikan dana jugalah dalam UMNO, dan MIC mewakili orang-orang India. Situ dah secure dah dapat undi. Jadi mereka ini mewakili rakyat negara kita untuk pergi berunding. Kemudian ada satu peristiwa berlaku tahun 1959 apabila Dr. Lim Chong Yu dia menang pemilihan presiden MCA yang kedua, mengalahkan Tan Chee Lock. Apa yang jadi? Dia bersuara, dia kata kami nak lebih kerusi dekat parlimen, kami nak lebih hak orang Cina dekat tanah Melayu ni. Apa yang terjadi tahun 1959 Tunku Abdul Rahman terpaksa berbincang sekeras dengan MCA, katanya Lim Chong Yu ni kena turun daripada presiden. Kalau tak turun ada masalah lah, UMNO dengan MCA akan ada masalah sebab dia terlalu voice sangat, terlalu bersuara sangat. Okey, itu dah jadilah isu kata apa, bibit-bibit permulaan lah kan antara kaum ni. Kemudian tahun 1964 pula kita dapat tengok dekat Singapura apa yang berlaku, rusuhan kaum antara Melayu dan Cina juga. Ini adalah kata apa yang menyebabkan api hinggalah berlaku 13 Mei 1969. Ada pendapat yang mengatakan sebenarnya Tunku tak nak pun masuk dalam Singapura ke dalam Malaya sebab dia tahu memang tak akan balance langsung, dan Tunku tak setuju dengan idea tu. Tunku hanya bersetuju apabila Sabah dan Sarawak juga masuk ke tanah Melayu supaya dapat mengimbangkan populasi Bumiputera dan bukan Bumiputera. Ni pendapat lah, pendapat yang saya buat kajian. Dia mengatakan bahawa sebab tu senang-senangnya Tunku boleh lepas dengan Singapura sebab dia tahu Singapura ni duri dan daging kepada negara kita. Itu ucapan Tunku apabila dia buat pengumuman tersebut. Dan yang terakhir, kenapa Tunku terima Singapura juga? Sebab dia risau ideologi komunis tu masuk ke Singapura. Jadi dia akan bagi kesan dekat Malaysia juga ketika itu. Dan akhirnya berlakulah, itulah kita cakap perusuhan kaum 1969 yang merupakan kemuncak kepada peristiwa perselisihan faham antara kaum ni.